Okey, terutamanya yang baru lepas SPM nak memantapkan diri, nak jadi seorang mahasiswa, nak masuk ke IPTA dan juga IPTS, macam mana, apa target anda, apa view anda untuk masa depan? Ini ada satu program khas untuk anda semua sementara menanti keputusan SPM keluar tahun depan. Program Jati Diri Kebangsaan. Jadi apa maksud jati diri? Maksud jati diri apa yang saya terangkan sini ya, dia bermakna jati diri yang masih utuh dengan nilai adat, budaya, agama, bangsa dan juga negara. Semangat tak dengar? Semangat, semangat. Nak tahu tak apa? Nak tahu? Nak tahu kita dengar yang sepatutnya. Itu dia. Kenalkan dulu tahu kita. Bersama kita hari ini di studio Haji Solihuddin bin Haji Shuib, pengarah khusus jati diri kebangsaan. Ya. Dan seterusnya Puan Norizan binti Muhammad Noor, Ketua Haluan Wanita Selangor. Itu dia. Assalamualaikum. Okey, apa yang saya sebutkan tentang program jati diri kebangsaan yang akan diadakan pada 24 Disember hingga 14 Januari 2012. Okey, boleh terangkan apa sebenarnya program jati diri kebangsaan ini? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana diberi kesempatan oleh Allah untuk saya berkongsi kepada tuan-tuan dan perempuan sekalian di seluruh negara untuk menceritakan berkaitan dengan program jati diri. Program jati diri dia bukan kayu jati. Yang perabot jati ke apa? Bukan kayu perabot. Tapi hanya satu program yang kita rangka khusus untuk program untuk pelajar-pelajar pasal SPM 2011. Jadi kalau kita lihat masa selepas SPM ni satu masa yang panjang, satu masa yang panjang dan adalah satu kerugian bagi kita kalau sekiranya kita tidak memanfaatkan masa yang panjang ini untuk diisi dengan program-program ataupun dengan aktiviti-aktiviti yang bermanfaat. Ada satu kata-kata pujangga ada menyebut bahawa al-waqtu huwal hayat. Kan? Masa itu adalah kehidupan. Kalau sekiranya kita mensiasatkan masa kita, bermaksud kita telah mensiasatkan kehidupan. Jadi masa selepas SPM ni sebenarnya yang saya sebut tadi adalah satu masa yang cukup panjang yang boleh kita isi dengan pelbagai aktiviti-aktiviti yang boleh kita gunakan untuk membangunkan remaja-remaja kita agar mereka menjadi pemimpin umat pada masa akan datang. Cuma isu dia sekarang kalau kita lihat ibu bapa pada hari ini kebanyakannya bekerja, kan? Suami bekerja, isterinya bekerja. Jadi bila anak-anak mereka yang lepas SPM yang cuti panjang, mereka pening kepala, kan? Pening kepala, apa yang aku nak buat, apa yang saya nak buat untuk anak-anak saya apabila mereka lepas setakat hantar driving school sahaja, kan? Itu saya ingat itu aktiviti-aktiviti yang biasa. Kita perlu mempersiapkan remaja-remaja kita, anak-anak kita ini agar mereka ini menjadi pemimpin masa depan. Jadi langkah yang Haluan buat dengan kerjasama JAKIM, dengan kerjasama kolektif dan ini adalah sebagai langkah preventif dan future looking ataupun strategik perancangan banyak untuk kita mempersiapkan remaja-remaja kita untuk menjadi pemimpin masa-masa akan datang. Kalau tidak, sifat masa ini kalau kita tidak sibukkan diri kita dengan aktiviti-aktiviti yang boleh membina, maka mereka akan disibukkan ataupun akan disibukkan diri mereka dengan aktiviti-aktiviti yang tidak bermanfaat. Rule dia begitu, hukum dia begitu, buka alam begitu. Kalau kita tidak sibukkan diri kita dengan perkara yang bermanfaat, maka perkara-perkara yang tidak bermanfaat akan mengisi masa kita. Jadi justru itu, kalau sekiranya kita tidak persiapkan ataupun anak-anak remaja ini tidak lengkapkan, dipersiapkan dengan aktiviti yang macam ni, maka mereka akan terdedah dengan pelbagai aktiviti-aktiviti yang negatif, kan? Sebab masa terbuang. Saya nak isi apa masa ini? Takkan sekadar pergi, ulang-alik pergi driving school atau belajar komputer atau belajar kemahiran-kemahiran yang tertentu. Akan tetapi apabila mereka terlibat dengan aktiviti yang sebegini, maka insya-Allah mereka akan dapat mengambil manfaat daripada itu. Jadi justru itu Haluan Malaysia seperti yang saya sebut tadi, satu badan NGO yang bermotokan berakhlak, mendidik dan berbakti. Kita telah ambil satu inisiatif inilah, ambil inisiatif bagi membantu remaja-remaja lepas SPM yang ada di Malaysia dengan mengadakan kursus jati diri ini, yang dinamakan kursus jati diri dan kesuka relawanan remaja. Jadi dalam kursus ini kita akan dedahkan para remaja dengan bagaimana insan yang soleh, yang terdidik dapat dibentuk, bagaimana para remaja dan yang ada ini dapat diasuh dan dibentuk menjadi insan yang bukan saja kita bagi penekanan kepada aspek bina saja, tapi kita akan bagi penekanan agar dia menjadi insan yang holistik, kan?
yang serba well-rounded, yang prihatin terhadap masyarakat. Kita tak mahu dia jadi markah yang bersifat individu, kan? Tadi saya sempat sembang dengan ahli panel juga yang kat luar tadi. Dia ada menyebut bahawa cukup sukar untuk kita nak bentuk spirit of team berpasukan ini. Masing-masing bersifat individu, masing-masing bersifat nafsi-nafsi. Tapi dalam program yang macam ni, bagaimana kita nak latih kita menjadi satu remaja kita menjadi orang yang sangat prihatin apa yang berlaku pada masyarakat dan mereka boleh menyumbang. Jadi ringkasnya dalam program ini haluan dengan kerjasama JAKIM dan kerjasama Kolej Teknologi Darul Naim bukan sekadar nak merangka program yang sifat akademik semata-mata, tapi kita menghidangkan pelbagai pengisian yang berbentuk kesedaran berlandaskan agama, kemahiran insaniah yang kita sebut sebagai soft skill dan juga aktiviti fizikal. Berkait dengan track record juga yang saya sebut, ini bukan kali pertama kami buat. Kita dah buat program ni dah masuk kali ni kali yang ketiga. Kali pertama kita buat selama 47 hari. Peserta hampir 200 orang. Tahun lepas kita buat di 3 lokasi, kan? Dan tahun ni kita buat di tempat lokasi. InsyaAllah sekarang kita 400 orang. Jadi tentu orang tanya apa kesan program ni, kan? Impact dia. Kalau ikut dari segi track record kita, daripada maklum balas peserta-peserta, banyak yang berubah. Kalau dulu dia pelajar yang nakal masa di sekolah, sekarang ni hasilan daripada program tersebut, motivasi mereka tertingkat, maka menjadi pelajar yang baik. Ada yang buat medik, ada yang buat engineering, dan mereka menjadi contoh pula, jadi pemimpin pelajar pula di universiti berkenaan. Jadi maknanya ramai yang mencadangkan agar program-program yang seperti ini mereka minta haluan dengan kerjasama JAKIM dan juga KTD agar dapat menganjurkan program ini setiap tahun dan kalau boleh di setiap negeri. InsyaAllah. Puan, tadi Tuan Haji disebut tentang pengisian dan juga aktiviti tertentu. Jadi boleh tak terangkan secara lebih dengan perinci apa antara pengisian, sahaja-sahaja yang ingin disampaikan dan juga aktiviti tersebut? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Irma dan Munir. Okey, alhamdulillah, ya. Jadi tadi telah disebutkan oleh Tuan Haji Solahuddin tentang panjang lebar mengenai perjalanan keseluruhan kursus jati diri ini. Jadi insya-Allah di sini saya akan menerangkan mengenai pengisian ataupun modul-modul yang kita sediakan di dalam kem jati diri ini. Jadi sebenarnya keseluruhannya kita ada 6 modul, 6 modul. Iaitu modul yang pertama kita namakan modul anjakan paradigma. Jadi dalam modul ini sebenarnya kita akan mendedahkan kepada peserta-peserta kursus, kita akan beri mereka kefahaman tentang Islam, tentang Islam yang syumul, sebagai adil, sebagai cara hidup. Baik, kemudian kita ada modul yang kedua, iaitu modul kemahiran insan dan profesional. Jadi dalam modul ini, kita akan menyediakan, sebagaimana yang dikatakan oleh Tuan Haji Solahuddin tadi, kita akan menyediakan soft skill yang diperlukan oleh para remaja pada masa ini. Sebagai contoh, kita akan memberikan mereka tentang komunikasi yang berkesan. Bagaimana nak berkomunikasi secara efektif. Baik, seterusnya modul yang ketiga adalah modul kemahiran kepimpinan masyarakat. Jadi kalau boleh kita nak lahirkan peserta dalam dari kursus jati diri ini sebagai seorang yang boleh menjadi leader, yang menjadi ikutan. Sebab Irma, saya sebagai seorang guru di sekolah, saya dapati realiti yang berlaku di sekolah sekarang ni, mereka kehilangan contoh. Mereka kehilangan pribadi-pribadi remaja yang boleh mereka jadikan contoh dalam kehidupan mereka. Baik, kemudian modul yang keempat, kita mempunyai modul kemahiran khidmat masyarakat. Jadi dalam modul ini, macam yang diperjelaskan oleh Tuan Haji tadi, kita bukan nak melahirkan pemuda kita yang selfish, tetapi kita nak lahirkan remaja yang prihatin, yang caring, yang kehidupan dia penuh dengan kasih sayang terhadap diri, kasih sayang terhadap keluarga, kasih sayang terhadap rakan dan seterusnya kepada masyarakat amnya. Baik, kemudian kita ada modul kemahiran asas kewanitaan. Jadi mungkin yang ini nanti saya akan sentuh detail sikit sebab yang ini sebenarnya bagi saya dia adalah satu modul yang agak special. Baik, yang seterusnya
seterusnya kita ada modul kecerdasan fizikal dan rekreasi. Okey, sebelum saya menerangkan dengan lebih detail tentang modul kemahiran kewanitaan, semua modul kita ini sebenarnya telah direka bentuk sedemikian rupa oleh kita punya ekspertis. Jadi di haluan sendiri sebenarnya kita mempunyai berbagai ekspertis dari berbagai latar belakang. Ya, ada yang terdiri daripada golongan ustaz-ustazah, ada golongan daripada doktor, ada golongan yang terdiri daripada usahawan, yang terdiri daripada lecturer, motivator dan sebagainya. So kita ada semua ni. Jadi mereka-mereka inilah yang berganding tenaga untuk membentuk modul-modul yang kita ada. Jadi sebagaimana yang saya janjikan, tentang modul asas kewanitaan ini, jadi sebenarnya ini adalah special yang kita nak bagi untuk remaja puteri kita. So jadi dalam modul asas kewanitaan ini, kita ada 4 modul yang utama. Yang pertama kita namakan dia hikmah kembara. Jadi dalam modul hikmah kembara ini sebenarnya kita nak menyusun satu lagi Irma, semua modul kita ini adalah berorientasikan aktiviti. Dia bukan kita nak suruh pelajar duduk dengar begitu saja. Jadi kita memahami jiwa remaja. Jadi kita blend dia, semua modul kita ini berasaskan aktiviti. So insya-Allah cara yang lebih mudah diserap kan. Ya, insya-Allah dia tidak akan Munif. Ya, betul. Baik, jadi dalam hikmah kembara ini kita akan masukkan bab mengenai taharah, bab solat, bab hafalan hadis dan hukum-hukum fikih yang amat berguna dalam kehidupan mereka. Ya. Jadi ilmu ini akan kita sampaikan melalui aktiviti. Jadi kita namakan hikmah kembara ini macam explorers. Ya. Baik, yang kedua kita ada samil khiyar. Okey, Irma tahu tak agaknya apa yang dinamakan samil khiyar? Ya, jadi samil khiyar ni Irma So dalam bahasa Melayu dia asas jahitan. So kita juga mengajar atau memberikan kepada pelajar puteri kita ni asas-asas jahitan. Tetapi sebenarnya kita bukan nak mereka setakat menguasai asas jahitan, tetapi kita akan masukkan roh Islamnya. Ya, kita berikan dia hadis-hadis dan sebagainya untuk mereka merasakan yang ini adalah sebahagian daripada ibadah mereka kepada Allah. Jadi insya-Allah saya serahkan kepada program yang sendiri ni maknanya penuh puteri kita. Betul-betul penuh dengan pengisian yang memang confirm mantap untuk kita mantapkan diri kita mencari jati diri dia. Tapi macam mana kita nak daftar ataupun nak pada penonton-penonton yang ingin join ataupun sertai programnya ni? Boleh layari ke laman web betul atau ada salian yang boleh dihubungi terus. Okey. Mungkin kita boleh bagi Sekali tentang lagi ingin berkait dengan bagaimana nak mendaftar kan. Pelajar-pelajar yang berminat, pasal SPM yang berminat ni boleh mendaftar secara online. Mendaftar secara online di www.haluan.org.my. Jadi kalau anda lihat di sini kita boleh lihat di sini lah. Kursus DDK ni kita akan buat 24 Disember kan. Ada ke? Selama 22 hari. Okey. Dan di sini kalau anda lihat kita akan lakukan di 4 lokasi lah. 4 lokasi di seluruh negara. Okey, di Kuala Lumpur. Dia mengikut zon zon utara, zon tengah, zon timur dan zon selatan. Betul dia. Baik, daripada khusus ni program yang sendiri kebangsaan akan diadakan pada 24 Disember hingga 14 Januari. Sekali lagi kita wawarkan dia punya laman website adalah www.haluan.org.my. Jadi cepat-cepat masuk ke online tu sebelum tempat penuh untuk mendaftar sebelum menjelangnya. Jom kan mesti sekolah lagi. Diorang nak masuk universiti. Itu dia. Jadi cepat-cepat persediaan untuk menjadi seorang manusia yang berguna itu dah. Tapi sebelum tu perkongsian. Terima kasih dulu kepada tamu kita. Sebelum tu kita nak wawarkan